Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Rafida dan yang dikasihi kawan-kawan saya dan rakan-rakan seperjuangan saya. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan tajuk iaitu perbandingan konsep dan pendapat tokoh falsafah pendidikan Islam Barat dan Timur. Okey. Yang pertama, saya akan memberitahu apakah definisi falsafah. Falsafah ni juga adalah ilmu seperti yang kita tahu. Selain ilmu falsafah, kita ada ilmu psikologi, kita ada ilmu sosiologi dan sebagainya. Jadi, falsafah ni antara cabang-cabang ilmu juga. Okey. Yang pertama, ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni dia adalah ilmu yang menyelidik mengenai ketuhanan manusia dan alam semesta. Okey, itu definisi ilmu falsafah. Okey, lepas tu falsafah ni pula perkataannya berasal daripada bahasa Greek iaitu filosofia. Okey, yang filosofia ni pun dia ada maksud juga. Yang pertama, philo ni bererti mencintai atau cinta. Okey, sofia pula bererti kebijaksanaan atau pengetahuan atau kebenaran. Okey, itu secara ringkasnya adalah definisi falsafah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perbezaan definisi falsafah melalui pandangan umum. Okey, pertama, maksud falsafah dari segi pandangan barat. Okey, ialah bermaksud mencintai hikmah. Okey, falsafah barat juga menganggap yang falsafah ni sebagai ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Okey, itu daripada definisi melalui falsafah daripada pandangan barat. Okey, seterusnya daripada pandangan Islam, maksud falsafah dari pandangan Islam ialah mengenai hakikat sesuatu Tuhan yang berada dalam kemampuan manusia untuk mendapatkannya. Okay, itu pula definisi falsafah dari pandangan Islam. Okay, yang seterusnya adalah daripada pandangan Timur, iaitu ialah seorang manusia yang memiliki satu garis panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak. Okay, yang itu pula daripada pendidikan daripada falsafah Timur. Okay, kalau kita lihat di sini, yang falsafah barat ni dia lebih mengutamakan falsafah ni sebagai sebuah ilmu. Okay, kalau Islam pula untuk kita mencari erti ketuhanan. Okay, kita nak cari apa kemampuan manusia ni macam mana, kita nak mengenal Tuhan. Okay, kalau dari segi falsafah Timur pula lebih kepada tingkah laku dan nilai-nilai. Itu secara serba sedikit lah apa perbezaan antara ketiga-tiga falsafah ni. Yang seterusnya adalah perbezaan pandangan mengikut tokoh. Okay, yang pertama saya ambil pandangan tokoh barat, saya ambil 3. Pertama, Aristotle, iaitu anak murid Plato. Okay. Beliau berkata, falsafah ni ialah ilmu kebenaran yang dapat diperoleh oleh seseorang dengan ilmu metafizik, logik, retorik, etika, estetika, ekonomi dan politik. Okay, maksudnya jika kita ingin mendapatkan falsafah, kita mesti mengkaji ilmu-ilmu ni. Ilmu-ilmu macam metafizik, logik, retorik dan sebagainya. Okay, itu definisi daripada Aristotle. Seterusnya kita masuk kepada Immanuel Kant, iaitu ahli falsafah Jerman. Okay, dia berkata, falsafah ialah ilmu pengetahuan yang menyelidik dasar-dasar bagi mengetahui sesuatu dan bertindak. Okay, ini pula daripada Immanuel Kant yang dia kata kalau falsafah ni dia ilmu pengetahuan yang menyelidik dasar-dasar untuk kita nak tahu sesuatu lah. Selepas kita dah tahu sesuatu, kita boleh bertindak. Okay, itu daripada Immanuel Kant. Okay, seterusnya saya ambil John Dewey. Okay, dia berkata, falsafah haruslah dipandang sebagai perjuangan dalam melakukan penyesuaian di antara kumpulan tradisi yang membentuk akal manusia dengan cita-cita politik baru. Okay, itu pandangan daripada John Dewey. Okay, yang dia kata falsafah ni kita kena pandang sebagai perjuangan untuk kita nak melakukan penyesuaian untuk membentuk akal manusia dan cita-cita politik. Itu adalah pandangan daripada John Dewey. Okay, seterusnya pandangan pendapat Timur, saya ambil 2, iaitu Confucius. Okay, dia berkata falsafah bermaksud mempunyai garis panduan dan falsafah sebagai panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak. Okay, dia kata maksudnya falsafah ni dia punya garis panduan tersendiri. Sebab tu falsafah ni juga adalah panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak. Maksudnya kalau kita nampak yang pandangan Timur ni dia lebih menggunakan falsafah ni untuk nilai-nilai.
Okay, seterusnya mazhab Li. Iaitu yang pertama, Cheng Yi dan Zuzi memperkenalkan unsur rasionalisme dalam falsafah pendidikan Konfusianisme. Yang kedua, mereka berpendapat untuk memperoleh ilmu yang sebenar, pelajar hendaklah menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. Okay, maksud dia, kalau kita nak mendapatkan ilmu falsafah ni dengan yang sebenar, sebagai pelajar, kita perlu menggabungkan rasional dengan mental. Jika kita dapat gabungkan rasional dengan mental, kita akan dapat ilmu falsafah tersebut. Okay. Seterusnya adalah pandangan daripada tokoh Islam. Saya ambil dua. Pertama adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Okay, Al-Ghazali dia telah membahagikan falsafah ni kepada 5 cabang. Yang pertama adalah matematik. Seperti ilmu ukur, ilmu hitung dan ilmu alam. Okay, yang kedua ilmu logik. Okay, ilmu logik ni macam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Ilmu logik. Yang ketiga teologi. Okay, teologi adalah ilmu-ilmu yang membahas zat Allah. Di dalamnya terdapat kekeliruan para pengkaji dan peneliti kerana kerap kali mereka mempunyai aliran-aliran sebahagiannya kufur dan sebahagiannya mengada-ada. Okay, itu adalah teologi. Yang keempat ialah ilmu pengetahuan alam, iaitu ilmu tentang sifat-sifat tubuh dan ciri-ciri khasnya. Yang kelima adalah ilmu politik dan akhlak. Adalah ilmu-ilmu yang melayani kemaslahatan duniawi, urusan pendidikan dan akhlak. Okay, itu adalah pendapat daripada Al-Hamid Al-Ghazali mengenai falsafah. Okay, seterusnya kita masuk kepada Hamka. Okay, nama Hamka iaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Okay, dia berkata, beliau mengatakan agama bukanlah falsafah, tetapi dengan merenungi falsafah, orang dapat bertambah iman dalam agama. Okay, maksud dia, agama ni bukan falsafah. Tapi kalau kita dapat mengkaji falsafah ni, kita dapat merenung falsafah ni, kita kemungkinan orang tu akan dapat bertambah iman dengan mengkaji falsafah. Okay, kalau kita balik kepada definisi yang mula-mula, kan definisi falsafah ni adalah untuk mencari ketuhanan, untuk kita nak mengenal Tuhan. Jadi dengan pendapat Hamka ni, dia kata jika kita mengkaji dengan kita merenung dengan mengkaji falsafah ni, kemungkinan kita akan dapat bertambah iman. Okay, yang seterusnya, dalam agama seseorang yang berbuat kebajikan dijadikan dengan kesenangan itu syurga. Okay, menurut Hamka, falsafah ni ialah tanya dan jawab bertanya antara akal dan undang-undang. Okay, ini adalah pendapat daripada Hamka. Okay, seterusnya kita masuk kepada falsafah Barat, Timur dan Islam dari aspek konsep. Okay. Pertama, Barat. Okay, Barat dari segi konsep dia, pertama dia kata ciri-ciri semula jadi manusia ni bersifat sejagat. Maksud bersifat sejagat ni bersifat universal lah, semua, keseluruhan. Okay, maksudnya dia berkata ciri-ciri semula jadi ni manusia ni bersifat sejagat. Maksudnya semua sama. Ciri-ciri manusia ni sama. Okay, seterusnya bersifat praktikal dan pragmatik. Okay. Praktikal ni dia bermaksud melibatkan atau berkaitan dengan pengalaman. Itu adalah praktikal. Okey, kalau pragmatik, okey, saya ambil daripada Google, iaitu daripada Kamus Linguistik. Dia kata pragmatik ialah pengkajian tentang bagaimana tanda dan lambang digunakan oleh manusia untuk berhubung dalam bahasa tertentu. Itu adalah pragmatik. Okey. Seterusnya konsep ketiga daripada Barat ialah untuk menumpukan perkara-perkara asas saja. Itu adalah definisi falsafah dari segi konsep daripada Barat. Seterusnya kita masuk ke Timur. Timur pula kata konsep pertama, pendidikan membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan dan dapat mengekalkan struktur kekeluargaan. Maksudnya dengan kita berpelajaran, kita berpendidikan, kita dapatlah kita akan mencapai kebijaksanaan disebabkan kita belajar dan menuntut ilmu. Lepas kita dapat belajar, lepas kita menuntut ilmu, dan kita akan dapat mengekalkan struktur kekeluargaan tu. Okay, yang kedua adalah peranan guru sebagai penyampai ilmu dan mengajar cara-cara hidup yang baik dan betul. Okay, yang ni kedua, dia Timur kata, pendapat daripada Timur, dia kata, okay, guru ni berperanan sebagai penyampai ilmu kepada semua orang. Dan mengajar cara-cara hidup yang baik dan betul kepada semua orang. Maksudnya kiranya tugas cikgu ni untuk pendapat falsafah Timur besarlah. Sebab guru ni merupakan penyampai ilmu dan dia mengajar cara-cara hidup yang betul kepada semua orang. Okay, seterusnya adalah daripada Islam. Islam kata, okay, konsep Islam yang pertama, proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran dan menjadi teras pendidikan. Okay, maksudnya Islam kata, kesemua pendidikan ni
dan ilmu yang kita dapat ni adalah semuanya daripada Al-Quran. Maksudnya kita berpandukan dengan Al-Quran yang menjadi teras pendidikan kita. Maksudnya apa yang kita belajar semua ni adalah daripada, maksudnya sumber utamanya adalah Al-Quran. Okay, seterusnya adalah pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia. Yang konsep kedua pula, Islam kata pendidikan ni dia lebih ke arah untuk mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek Maksudnya seimbang lah pendidikan ni. Maksudnya dengan kita berpendidikan, kita dapat dapat menseimbangkan diri kita dengan kita akan dapat potensi fizikal, lepas tu dari segi intelek pun kita dapat, lepas tu dari segi rohani pun kita dapat. Okay, jadi itu adalah perbezaan falsafah dari segi konsep Barat, Timur dan Islam. Okay, jadi itu sahaja daripada saya dan slide seterusnya akan dibentang oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan dengan perbezaan falsafah Barat, Timur dan Islam dari aspek matlamat. Jadi falsafah Barat dari segi matlamat dia adalah matlamat mereka adalah mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas saja, mengasaskan corak budaya baru, menghasilkan individu yang berkebolehan tinggi. Jadi itu adalah matlamat Barat, matlamat falsafah mereka. Jadi matlamat falsafah Timur pula adalah menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan, menghasilkan individu menyeluruh dengan dari segi interaksi dan integrasi. Interaksi ini adalah dari segi kita berinteraksi, kita berbual dengan orang, dari segi sosial. Integrasi ni tak silap saya pencampuran budaya lah, macam tu, tak silap. Pencampuran integrasi ni adalah pencampuran budaya. Jadi matlamat falsafah Islam pula adalah membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu, beriman dan beramal soleh, membentuk diri berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa, melahirkan insan yang taat kepada Allah serta hidup dalam masyarakat dan dengan harmoni, aman dan damai. Jadi dari aspek matlamat dari matlamat falsafah Islam ni adalah lagi menyeluruh. Maksudnya bukan sahaja kita nak dari segi jasmani, dia bukan tertumpu kepada dari segi pemikiran jasmani semua tu. Malah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dari segi rohani pun Islam menumpukan dari segi kedua-dua balance, benda tu balance. Jadi Islam tak spesifik ke arah salah satu je. Jadi Islam menumpu kepada menyeluruh. Seterusnya kita pergi ke slide perbezaan falsafah Islam Barat dan Timur dari segi kurikulum. Jadi seperti yang tahu, Islam menekankan kurikulum Islam meliputi fardu ain seperti solat, puasa, zakat serta fardu kifayah pun kita tak tinggal juga. Kita ada ilmu lain, ilmu sains, ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu matematik. Jadi ilmu macam tu. Jadi Islam kurikulum Islam kita ada fardu ain dan fardu kifayah. Seterusnya Timur dan Barat pula kita dapat melihat Timur, aspek kurikulum Timur adalah kita dapat tengok melalui muzik mereka, seni, drama, sejarah dan sastra. Jadi Timur ni kebanyakan daripada negara-negara seperti negara China dan Jepun kan, mereka banyak macam muzik dan seni. Kalau kita tengok negara China, dorang ada opera China. Jadi opera Cina ni kalau korang tahu, opera Cina ni dia diasaskan dari dinasti Song, tak silap saya, pada tahun 1960 Masihi. Dinasti Song 960 Masihi hingga ke 1279 Masihi. Jadi itu
opera Cina ni dihasilkan pada zaman dinasti Song. Jadi apa yang pegangan dorang fikir bila ada gempa bumi, bila ada malapetaka macam hujan lebat ribut apa kan, dorang akan fikir, dorang anggap benda tu adalah kemarahan Tuhan. Jadi apa dorang buat opera Cina ni sebagai jampi atau penghalang daripada murka Tuhan lah, benda tu kan. So dorang buat opera tu dengan niat supaya boleh tolak benda tu. Jadi opera Cina tu kita dapat tengok sampai hari ni kan. Kadang ada yang kalau dorang macam tahun raya Cina kan, dorang ada buat macam sembahan-sembahan, dorang ada masukkan jampi semua tu. Okay, seterusnya kita tengok kalau aspek kurikulum dari segi barat pula, dorang menumpukan kepada kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira, bidang sains sosial dan bidang estetik. Jadi 3M membaca, menulis dan mengira ni dorang dah tekankan. Kalau kita tengok dalam falsafah falsafah tradisional barat kan, dalam tajuk di bawah tajuk essentialism, dorang dah tekankan, ahli-ahli essentialism ni dorang dah tekankan 3M ni, penguasaan 3M, membaca, menulis dan mengira. Bidang estetik ni more kepada seni lah. Kalau korang yang tak tahu estetik ni apa kan, dia kesenian lah, seperti melukis ni. Kalau kita tengok pada tahun kemunculan semula zaman apa panggil, Allahumma salli ala Muhammad, kebangkitan semula, apa panggil zaman tu, masa selepas zaman gelap Eropah, saya pun dah lupa. Pada zaman tu kebangkitan semula Eropah berlaku di Itali, tak silap saya, di beberapa tempat di Itali seperti di Venice, apa lagi, ada beberapa 2-3 tempat lagi. Jadi pergerakan bermula di situ selepas zaman kejatuhan Eropah. Eropah membangkit di situ. Zaman tu dipanggil kebangkitan semula Eropah. Jadi kalau kita tengok situ, kalau kita pergi ke negara seperti Itali dan negara-negara besar Eropah lain, kita dapat tengok kesenian dorang. Kita tengok bangunan dorang, ada macam corak-corak semua tu, ada macam, ada laki-laki semua, ada kadang ada yang tak pakai seluar semua. Itu dorang panggil, itulah estetik. Estetik ni bukan dorang tonjolkan dekat dari lukisan saja. Dorang tunjukkan kat bangunan ada, lukisan ada yang lagu, ada yang macam tu lah. Tapi itulah bidang estetik kan. Jadi seterusnya dari segi falsafah ni, Islam sudah tentu falsafah kita menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tengok beberapa hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran pun banyak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk, sumber asas lah, sumber setiap falsafah. Ya, sumber asas kita menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am saya yang berbunyi wahaza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun, yang maksud dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutlah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Surah Al-An'am ayat 155. Ini dikuatkan lagi dalam hadis pun. Rasulullah ada menyebut tentang kepentingan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah kan. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Saya lupa dia punya perawi dia, tapi dia berbunyi macam ni: taraktu fikum
amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Yang berbunyi, aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara ini yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu kitabullah wa sunnatu rasuli, kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnahku. Jadi Al-Quran dan sunnah ni jelas sekali menunjukkan bahawa dua ini adalah asas pertama dalam agama Islam. Jadi seterusnya dari segi barat dan timur pula, barat sumber barat adalah bidang kemanusiaan dan kesesusteraan. Bidang dari timur pula berasaskan moral. Jadi kalau kita tengok negara-negara timur ni, diorang banyak lebih kepada adab. Kalau kita tengok Jepun, kita tengok negara China, diorang sekolah-sekolah diorang, sekolah rendah darjah 1 sampai darjah 3 diorang tak belajar apa-apa. Diorang belajar belajar adab, belajar akhlak. Diorang kemas, belajar bersihkan sekolah. Jadi benda tu, moral tu diorang dah terapkan dari kecil. Diorang pentingkan moral tu. Okay, seterusnya falsafah pendidikan dari falsafah. Jadi Islam Islam ada falsafah teori dan falsafah amalan. Manakala dari segi barat pula kita tengok barat ada traditional and modern, as saya dah cakap tadi. Jadi falsafah traditional merangkumi falsafah essentialism dengan perennialism. Kalau seterusnya falsafah moden pula merangkumi constructivism dengan progressivism. Progressivism. Kalau saya harap betul lah sebutan dia. Dari segi timur pula kita ada, contohnya seperti negeri China, kita ada Confucianism. Confucianism ni dia adalah ajaran atau pegangan yang diasaskan oleh Kongzi, nama dia. Kongzi ni adalah seorang pemuda yang berilmu lah. Dia start umur dia 32, dia dah banyak menghasilkan buku-buku sejarah, buku-buku falsafah. Jadi dia seorang yang terkemuka. Dan ajaran Confucianism ni dia menekankan tentang ajaran ni, dia menekankan tentang pementingan akhlak, hubungan antara manusia dengan manusia di langit dengan manusia di bumi. Itu apa yang ditekankan lah. Jadi penekanan lain adalah penganut je diajar supaya mengingati nenek moyang, macam roh-roh dia, roh-roh nenek moyang dia kena. Sebab tu kalau tengok diorang sembah tu kan, diorang sembah roh-roh nenek moyang dia. Lagi apa lagi? Dan ajaran ni dia mengajar tentang tingkah laku manusia, moral kan tadi, morality. Jadi India pula kita ada Hinduism. Hinduism ni adalah dia ajaran Hindu. Jadi ajaran Hindu ni dia mementingkan dorang asas, dorang punya ajaran ni mementingkan tentang dorang mengajar tentang apa tu, Sanskrit, karma, apa lagi, kelahiran semula, kelahiran Tuhan tu, kelahiran semula. Dalam agama dorang percaya kalau kita dah mati, nanti kita akan dilahirkan semula kat tempat lain lah, benda lah bagai kan tu kan. Karma tu yang korang percaya tu lah. Karma yang apa, kalau kita dibuat jahat, kita akan balas jahat, buat baik, kita akan balas baik. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita mempercayai setiap apa benda yang berlaku tu adalah telah ditukar oleh qada dan qadar. Contohnya kalau kita buat baik, qada dan qadar,
kita kena percayalah apa yang kamu tak, kita bukan percaya kalau kita buat baik yang balas kita tu adalah perbuatan baik kita, tak. Sebab benda tu semua kita percaya dalam pengen kita adalah benda tu dah ditentukan oleh qada dan qadar. Jadi ada orang ada Buddhism dan nationalism. Jadi seterusnya jenis ilmu dalam falsafah pendidikan Islam. Kita ada ilmu wahyu dan ilmu akhirat. Dari segi barat dan timur pula, mereka bersumberkan akal dan pengenalan. Dorang bersumberkan teori-teori dorang, ideologi dan falsafah dorang. Kalau dari segi timur pula, dorang berasaskan ilmu dorang, berasaskan jenis ilmu dorang, berasaskan ilmu, berasaskan buku dan pemikiran Confucianism. Tadi itulah ajaran yang ditekankan, ajaran yang diusulkan oleh Kongzi. Jadi saya itu saja. Seterusnya saya akan berikan kepada saudara seterusnya. Sekarang kita masuk kepada perbezaan peranan guru dari segi barat, timur dan juga Islam. Okey, dari segi barat, yang pertama ialah penyampai ilmu yang pakar, yang kedua ialah pembimbing dan pengurus, dan yang ketiga ialah pemangkin ilmu. Okey, untuk itu dalam aliran ini guru memainkan peranan sebagai pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sebarang permasalahan dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah. Di samping itu, guru juga adalah pengurus pengajaran yang bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, mengemukakan soalan dan membimbing murid ke arah yang produktif. Kemudian, murid pula memainkan peranan untuk mencari keterangan masing-masing bertujuan menjelaskan soalan yang diberikan oleh guru. Kaedah mengajar yang digunakan ini ialah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada murid untuk memberikan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul. Kaedah tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa dalam perubahan. Okey, dari segi timur pula ialah yang pertama, guru sebagai fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Yang kedua, guru menunjukkan komitmen terhadap tugasan yang diberi. Okey, aliran falsafah pendidikan timur dalam falsafah pendidikan di China ialah Confucianisme. Okey, peranan guru mengikut falsafah pendidikan Confucius ialah sebagai fasilitator dan juga penyampai ilmu yang mahir. Oleh itu, sebagai guru mestilah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Di samping itu, guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan kebolehan mereka. Confucius mengakui bahawa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Oleh itu, beliau mengajar muridnya mengikut kebolehan individu. Beliau juga menggunakan strategi perbincangan untuk menyampaikan ilmu tentang pelajaran. Maka, mengikut falsafah Confucianisme, pendidikan merupakan alat yang penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat dan seterusnya mengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kestabilan, kesejahteraan dan keharmonian kehidupan. Mereka menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. Okey, kita masuk kepada dari segi Islam. Yang peranan yang pertama ialah dalam falsafah pendidikan Islam, guru berperanan sebagai pemberi ilmu kepada murid-murid dalam pembentukan kemenjadian individu murid yang berakhlak. Sebagai contoh, guru memberikan ilmu yang bermanfaat kepada murid-murid dalam mengetahui dan meyakini rukun iman dan rukun Islam. Sehubungan dengan itu, peranan guru memberi ilmu agama tersebut akan menjadikan seseorang individu murid itu berpegang kuat kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dan Islam. Oleh itu, ini dapat dilihat bahawa peranan guru dalam falsafah pendidikan Islam lebih mementingkan segala ilmu kemahiran dan paling utama ialah dalam penghayatan itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, pembentukan akhlak dan peribadi pelajar juga diasaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan yang merupakan teras dalam membentuk individu murid yang berakhlak mulia. Seterusnya, guru berperanan sebagai pembimbing dan pendorong kepada murid. Umum mengetahui bahawa di sekolah guru-guru dianggap sebagai ibu bapa yang kedua kepada murid-murid. Hal ini demikian, murid-murid di sekolah belajar bagaimana hendak mendisiplinkan diri,
sudah terang lagi yang bersuluh bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting juga dalam menerapkan nilai disiplin dan nilai motivasi pada individu pelajar. Ramai yang tidak sedar bahawa betapa tabahnya hati seorang guru ni dalam mengajar dan membentuk murid-muridnya menjadi cemerlang, tidak kiralah dunia maupun di akhirat. Oleh itu, sangat wajarlah guru mengenakan tindakan disiplin kepada para pelajar yang melanggar peraturan atau melakukan sebarang kesalahan. Impaknya, pelajar akan menyesal dan muhasabah diri atas kesalahan yang dilakukan dan perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Akhir sekali, yang ketiga, guru memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk akhlak murid-muridnya. Hal ini demikian, akhlak yang baik akan menjadikan murid-murid berdisiplin dan taat, tetapi jika terdapat akhlak yang buruk dalam diri seseorang, akan menjadikan seseorang itu sering melakukan perkara yang mungkar dan tidak berfaedah. Tuntasnya, pembinaan jiwa diri pelajar mestilah kukuh sehingga tidak terpengaruh dengan budaya yang tidak elok. Oleh itu, guru-guru mempunyai peranan yang sangat penting sebagai perangsang, pemberi maklumat dan role model untuk dicontohi oleh pelajar. Kesannya, pelajar yang sering melihat guru-guru bersikap baik dan berakhlak mulia akan menjadikan murid-murid menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah dan tidak elok. Tambahan pula, menjadikan pelajar-pelajar menanam sifat keberanian dalam diri dalam menegakkan suatu kebenaran. Okey, sekarang kita masuk kepada perbezaan dasar dari segi falsafah pendidikan barat, timur dan juga Islam. Okey, dari falsafah pendidikan barat, yang pertama dasar kemampuan diri dan yang kedua melahirkan manusia yang mampu mengatasi masalah dalam kehidupan. Menurut falsafah pendidikan barat, pada dasarnya amat menitik beratkan tentang percaya bahawa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Hal ini demikian, fahaman barat melahirkan individu-individu yang berinovatif dan kritis dalam menghadapi masalah. Hal ini disebabkan oleh implikasi dan matlamat falsafah pendidikan barat hingga dapat membentuk dasar yang seimbang. Sebagai contoh, dalam masyarakat kecil, sekolah diberikan peranan untuk mendorong kerjasama di kalangan anggota-anggotanya di samping mengamalkan kepimpinan demokratik dalam hal pengurusan dan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, dengan sifat kerjasama antara masyarakat dapat membentuk dasar menjadi seimbang dan teratur. Okey, yang kita masuk pada timur. Sebagaimana yang kita tahu bahawa falsafah pendidikan China yang berteraskan ajaran Confucius yang menekankan konsep pendidikan adalah untuk semua, seperti mana yang kita ketahui bahawa maklumat pendidikan bagi ajaran Confucius ialah untuk melahirkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Oleh itu, dasar bagi pendidikan falsafah timur bagi ajaran Confucius ialah untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna serta berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Hal ini demikian, berdasarkan matlamat tersebut, pendidikan dapat memupuk tingkah laku yang sempurna yang boleh dicapai melalui sifat sopan santun, ikhlas dan murah hati serta kerajinan. Okey, sekarang kita masuk kepada dari segi Islam. Yang pertama dasar etika dan kerohanian dan yang kedua ialah melahirkan manusia yang berakhlak mulia dan mentaati segala ajaran mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, kita sebagai umat Islam yang taat akan perintah Allah SWT dan larangannya mestilah mengetahui bahawa Allah SWT menjadikan kehidupan insan dipenuhi dengan pelbagai nikmat yang bertindak sebagai alat untuk mencapai keridaan Allah dan bukan menjadi matlamat untuk direbut oleh insan. Ini menyebabkan pendidikan Islam bukan bertujuan untuk meraih kejayaan material tetapi juga kejayaan yang lebih bermakna di alam akhirat. Oleh itu, bagi dasar falsafah pendidikan Islam ialah berusaha untuk melahirkan individu yang baik dan beramal soleh serta taat kepada Allah SWT yang Maha Esa. Perkara ini sudah terbukti melalui firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut pada ayat ke-64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Sadaqallahul azim. Maksudnya,
Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat. Tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Di samping itu, dari segi dasar yang lain dalam falsafah pendidikan Islam ialah melahirkan insan yang mempunyai keseimbangan dari segi kebendaan dan rohani. Oleh itu, insan yang lahir dari sistem pendidikan yang berteraskan falsafah pendidikan Islam akan bersifat taqwa, ikhlas, ihsan, itqan, istiqamah dan seterusnya, menerbitkan sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji seperti kasih sayang, hormat menghormati dan berkepribadian tinggi. Okey, berdasarkan konsep falsafah pendidikan Islam, saya dapat simpulkan bahawa falsafah pendidikan Islam bukan sahaja mementingkan pemindahan ilmu dan pengetahuan, tetapi turut menekankan aspek nilai dan akhlak mulia dalam usaha mencapai matlamat pengutusan Nabi Muhammad SAW, iaitu menyempurnakan akhlak. Falsafah pendidikan Islam juga adalah falsafah yang bersifat bersepadu antara iman, ilmu dan amal serta bermatlamatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Okey, sekarang kita masuk kepada implikasi falsafah dari segi barat, timur dan juga Islam. Okey, dari segi barat, antara salah satu implikasinya ialah progresivisme. Okey, yang pertama, pelajar mempunyai kebebasan secara fizikal dan mental. Yang kedua, bakat yang terpendam dapat dikembangkan. Dan yang ketiga, individu lebih berpengalaman dan berfikiran terbuka. Okey, mereka menggunakan pendekatan induktif dalam mencapai matlamat pendidikan kerana pendekatan induktif tidak memerlukan teori. Tetapi mereka memerlukan penerangan sendiri yang akan menerangkan fenomena yang didedahkan. Menurut Mok Sun Sang, guru hanyalah berfungsi sebagai pembimbing atau penasihat dalam penyelesaian masalah. Okey, selain itu, pelajar akan diberikan kebebasan secara fizikal dan mental untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri mereka tanpa dikekang oleh rentangan daripada orang lain. Oleh itu, falsafah ini tidak bersetuju dengan fahaman perennialisme dan esensialisme yang bersifat autoriti. Ini disebabkan autoriti akan mematikan pengembangan dan daya kreativiti pelajar. Fahaman ini menyatakan kurikulum yang paling wajar dilakukan ialah kurikulum yang bersifat fleksibel dan terbuka. Kurikulum jenis ini mudah diubah dan dibentuk sesuai dengan peredaran zaman. Kurikulum hendaklah berpusatkan kepada pengalaman atau eksperimen. Guru hendaklah menggalakkan pelajar mengambil inisiatif sendiri dan menggunakan kaedah praktikal dan pengalaman dalam mencari ilmu pengetahuan. Hanya ilmu sains sahaja merupakan ilmu yang benar. Oleh itu, peranan guru hanyalah sekadar pembimbing dan penasihat kepada pelajar. Bagi mereka, pelajar merupakan seorang individu yang berpengalaman, berfikiran dan suka menggembara. Buku pula dianggap sebagai alat dalam proses pembelajaran dan bukan sebagai sumber pengetahuan yang tidak boleh dipersoalkan. Sekolah pula tempat belajar bekerjasama, bukannya tempat untuk bersaing. Okey, untuk yang timur, iaitu Konfusianisme, yang pertama ialah manusia yang berakhlak mulia. Yang kedua ialah manusia yang mengikut peraturan dan taat setia kepada pemerintah dan negara. Dan yang ketiga ialah melahirkan manusia yang rasional. Okay, untuk pengetahuan umum bahawa ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek yang dipandang tinggi oleh ahli falsafah timur, kerana mereka sentiasa beranggapan bahawa ilmu akan membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-undang serta mencapai kehendak ekonomi dan sosial. Demi kecintaan terhadap ilmu, terdapat beberapa ahli falsafah yang tampil membuat ajaran untuk dijadikan panduan untuk pengikut mereka. Sebagai contoh ialah Konfusi yang terkenal dengan Konfusianisme.
Konfusianisme membawa ajaran yang diikuti oleh penganutnya selama beribu tahun lamanya. Malaysia tidak terkecuali daripada negara yang mencedok sedikit sebanyak falsafah pendidikan Konfusianisme. Di samping itu, falsafah pendidikan timur bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan, mengekalkan kekeluargaan, mengubah undang-undang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. Selain itu, dari segi kurikulum pula, falsafah pendidikan Konfusianisme amat menekankan pengajaran pendidikan moral, politik, ekonomi, kebudayaan, muzik, kesusasteraan dan sejarah ada terdapat di dalam pendidikan di Malaysia, di mana mata pelajaran seperti ini merupakan kurikulum pendidikan di China. Seterusnya, banyak yang ditekankan dalam aspek moral seperti menghormati ibu dan bapa, hormat kepada orang yang lebih tua dan menanamkan sifat ketekunan dalam diri seseorang serta nilai kesetiaan. Selain itu, sifat berjimat cermat, bertolak ansur antara satu sama lain, sifat kebijaksanaan serta sifat keberanian dalam diri seseorang. Umum mengetahui bahawa nilai-nilai ini amat penting dalam kehidupan seharian. Memandangkan seorang manusia yang mampu mengamalkan nilai-nilai murni akan mendapat rasa dihormati dalam kalangan penduduk setempat. Disebabkan itulah kurikulum di Malaysia juga menekankan aspek nilai-nilai murni diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seawal dari darjah satu lagi, murid-murid diperkenalkan dengan pendidikan moral bagi murid-murid bukan Islam dan pendidikan agama Islam bagi murid-murid yang beragama Islam. Hal ini amat jelas bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia bukan sekadar mahu melahirkan ilmuwan yang bijak pandai sahaja, tetapi mereka mahu melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa. Okey, seterusnya kita masuk pada Islam. Okey, yang pertama, manusia yang bebas dari percanggahan prinsip dan kepercayaan. Yang kedua, manusia yang menjaga kebersihan dalam semua aspek. Dan yang ketiga ialah melahirkan anak-anak yang baik dari segi rohani. Okey, perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai dalam melahirkan pelajar mengikut tujuan dan cita-cita falsafah pendidikan Islam. Perubahan ini dapat dilihat dari aspek kemudahan infrastruktur dan prasarana. Sebagai contohnya, dengan kewujudan surau-surau di setiap sekolah bagi tujuan aktiviti keagamaan seperti bacaan doa, tahlil dan sebagainya. Perubahan ini dapat mengubah aktiviti budaya sekolah dengan adanya pelbagai aktiviti keagamaan. Suasana beragama ini atau dikenali sebagai pembentukan bi'ah solihah mampu ditingkatkan agar falsafah pendidikan Islam sentiasa diamalkan dengan betul agar mampu mendorong para pelajar untuk melibatkan diri. Okay, seterusnya, ini juga merupakan implikasi yang sangat jelas, iaitu kurikulum, kerana kurikulum yang berubah dan berlaku proses penambahbaikan. Perubahan sukatan pelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kerangka utama pembelajaran mampu memperlihatkan pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan lebih berorientasikan kepada program bersepadu. Peranan guru dalam memastikan segala ilmu yang diajar dapat dihayati oleh pelajar di samping bahan-bahan pengajaran yang menekankan nilai-nilai moral dan akhlak dalam pembelajaran yang melibatkan semua mata pelajaran. Selain itu, perubahan dapat dilihat dalam pelbagai program pendidikan kerana pendidikan Islam sangat mementingkan pengajaran yang bersandarkan ajaran agama agar dapat menjadikan seseorang pelajar seimbang dari aspek duniawi dan juga ukhrawi. Okay, akhir sekali, menurut Mok Sun Sang, berlaku perubahan sikap seseorang pendidik dan profesionalnya dalam memastikan tugasan mengajar dengan tujuan dan dasar falsafah pendidikan Islam adalah selari. Para pendidik akan berubah ke arah pandangan dan visi yang positif terhadap amanah yang dipikul untuk memastikan ia dapat dilaksanakan dengan baik. Perubahan ini juga turut mengubah strategi dan teknik pengajaran seseorang pendidik agar lebih sesuai dilaksanakan untuk melahirkan model insan yang berguna kepada negara. Di samping itu, para pendidik juga akan menjadi lebih bertanggungjawab kerana mereka merupakan role model di sekolah kepada anak-anak didik mereka yang dianggap sebagai ibu bapa yang kedua.
Okey, untuk ini saya akan memberi kesimpulan. Okey, secara keseluruhannya, falsafah Barat, Timur dan Islam mempunyai perbezaan yang ketara dari segi definisi, prinsip, konsep, kurikulum, peranan guru serta mempunyai persamaan melalui kaedah pendidikan yang menggalakkan pemikiran kritis. Falsafah merupakan aktiviti berfikir secara meluas, mendalam, kritis, holistik, sistematik, radikal dan universal untuk menemui kebenaran. Selain itu, dapat dilihat falsafah pendidikan negara diambil dari ideologi falsafah pendidikan Islam yang terbentuk dengan jelas seperti mengaitkan dengan teori menyepadukan elemen roh, jasad dan akal dalam menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi yang kukuh dalam pembentukan sistem pendidikan negara. Menerusi falsafah Timur, lebih menekankan kepada aspek intelek dan rohani sahaja. Penekanan tidak diberikan kepada unsur jasmani seperti mana di Malaysia. Pendidikan jasmani dan kesihatan diberikan penekanan dan juga merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah. Selain itu, melalui falsafah pendidikan Barat dapat dilihat dalam dua bahagian iaitu tradisional dan moden. Ia menekankan aspek perrealisme iaitu perreal ialah tidak berubah atau lebih jelas sesuatu yang tidak berubah, dan esensialisme yang bermaksud berkonsepkan menumpukan perkara-perkara asas sahaja dan perkara ini boleh berubah dari semasa ke semasa serta bersifat praktikal dan pragmatik. Okey, sekalipun terdapat banyak implikasi terhadap falsafah pendidikan Barat, Timur dan Islam, perkembangan pendidikan dari segi positif maupun negatif, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya saling bekerjasama dan berganding bahu antara satu sama lain demi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Okey, itu sahaja daripada kami. Kami sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.